Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya akan bercerita pengalaman saya belajar di ITKOS tahun 14 dengan 17. Kenapa tiba-tiba buat sekarang? Sebab after 7 years, sebab saya tengok throwback, balikkan banyak kabar dengan video kan macam rugi nak buat. So saya buatlah. So sekarang ni saya masih belajar di Universiti Islam Madinah, tahun ketiga semester 6 dan insyaAllah akan takharuj insyaAllah pada tahun depan lah. Before that, let me introduce myself. Nama saya Muhammad Ibrahim Adam bin Mustafa Albah, berasal daripada Putatan. Kenapa saya pilih ITKOS? After SPM, saya apply UPU. So ada 3 benda saya apply. UIA, Metro Cilegon dengan ITKOS. Time tu kena panggil MTQQNS. Itu panggilan lama lah. Lepas tu saya pilih ITKOS sebab kenapa? Sebab rumah dekat, satu. Lepas tu yuran dia time tu kan 250 je untuk 3 tahun. Bayangkan lah, tempat tinggal dan makan disediakan. Yang paling utama tu kan sebab rumah dekat. Dah lah, sebab mau hafal Quran lah sebab benda tu. Saya dapat 3 tawaran juga lah. Daripada tu UAA dapat, lepas tu Metro Cilegon. Kenapa saya pilih ITKOS? Sebab mau hafal Quran lah yang paling utama. Sebab dalam fikiran saya, orang yang belajar agama ni kena mengasuhi 2 benda, iaitu Quran dan Sunnah. Sebab Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada 2 benda itu, iaitu Quran dan Sunnah. Abdullah ibn Mubarak berkata, Al-Islam minuddin, walaula isnad liman qala ma sya'a ma sya'a. Sanad tu sebagian daripada agama. Dan tanpa sanad dia boleh berkata sesuka hatinya. So itulah betapa pentingnya hafal Quran. Macam mana saya apply ITKOS? Time tu ada interview. Time interview tu konvo SPM saya. So sama ada saya mau pergi konvo kan ataupun interview. Saya pergi interview lah. Time tu kena uji. Satu muka tu kena hafal 45 minit. So Alhamdulillah saya hafal. Tapi biasalah, time tu tidak pengalaman menghafal. Cuba je lah. Alhamdulillah dapat juga lah. Ni gambar first time tu. Time tu temu dekat tu Ustaz Akmal. Guru tasmik saya lah. Time di Mahat dulu. Dan saya miss convocation. Tapi tak apa lah. Sebab kalau saya nak pergi interview, saya akan dapat ITKOS tu lah. Apply ITKOS ni, dia akan dapat zakat 1,000 setahun. Itu dulu lah, tak tahu sekarang. Dan rumah dekat terletak di Kepayan, sebelah bangunan DC. Memang bangunan lama lah, memang klasik, memang legend tempat tu. Dan sangat strategik sebenarnya lah. MTQQNS menawarkan 2 program, iaitu diploma dan sijil. Diploma ni orang yang ada PKS, PSI dengan bahasa Arab. So 3 tahun diploma. Yang program kedua iaitu sijil. Orang yang tidak adalah PQS, PSI dengan bahasa Arab. Itu beza dia. So kelebihan dia, kau boleh guna sijil tu untuk mengajar. Itu daripada sijil yang disediakan lah, sama ada JAINS ataupun JAKIM. Diploma pula memang betul-betul ada JAKIM. So kelebihan dia pula, kau boleh sambung di local university ataupun international university. So sebagai pengenalan, dulu MTQKNS tu tempat tinggal dia macam gini lah. So ni gambar time cuti kami. Ada 3 bilik. 1, 2 dengan 3 bangunan sebelah. Betapa pentingnya untuk ada gambar yang lama-lama dulu punya benda ni. Program macam mana? 3 tahun 6 semester. So 1 tahun tu ada 2 semester. So 1 semester tu kena hafal 5 juz. So it's very simple lah. Rutin harian dia kan macam biasa lah. Pagi tu kena berhimpun. Ni gambar dari perhimpunan. So siap, kalau ada gambar ni kau boleh tunjuk. Dan dia macam memori lah sebenarnya benda tu. Pagi tu perhimpunan, before masuk kelas mula pukul 7.20 sampai pukul 9 tu tasmik syafawi lah. Lepas tu rehat, lepas tu mula balik pukul 10 atau 9.30 kalau nak silap, sampai tengah hari. So kita akan belajar mana badah seperti qiraat. Lepas tu saya lupa sudah lama sudah tinggal. Tapi yang saya masih ingat, every sem tu akan belajar qiraat. Mana-mana yang berkaitan dengan qiraat lah. Tapi kami akan belajar ulum Quran juga. Lepas kami belajar hadis juga. Kami belajar khat dulu. Saya masih ingat tu belajar khat. So every semester tu ada mada-mada yang kau kena ambil. Saya pernah jadi MT Setiausaha dululah, awal tahun 2015 16 kalau nak silap. Lepas tu 16-17 tu saya jadi biro akademik. Saya pernah tahu keupayaan saya, tapi peluang tu saya terima. So mana tahu dia akan memberi kesan pada kehidupan yang akan datang. Lepas tu time di Mahat dulu, saya suka baca buku. Memang banyak buku saya baca. Lepas tu saya suka menulis. Lepas tu saya suka ambil gambar. Betapa pentingnya untuk ambil gambar time kau belajar, sebagai memori untuk kau kenang. Lepas tu kau tengok balik, dan lepas tu kau boleh buat video macam sekarang ni lah. Di ITKOS tu dia ada 1 semester tu kau kena intern. Pada semester 4 tu ada 1 mada tu kau kena intern. So Alhamdulillah saya sempat intern di Pejabat Mufti Negeri Sabah. 1 bulan sajalah. Memang orang bilang extraordinary lah, tapi 1 bulan tu macam dah cukup lah. So saya pernah pergi Ruqyah di Hilal. Saya lupa nama tempat tu. Ada gambar ni kalau silap sini. Kami ada buat
pernah buat tesis pada final sem kalau tak silap. Itu kena buat lah jihad yang disalah tafsir Islamic State. Kalau ada lah masih gambar tu. Kalau ada gambar ni lah. Kalau tidak lah. So before that, tayangan montage. Selamat Hari Raya Idul Asyik ucapan. Ini lagu-lagu Punya bida. Sepanjang masa 24 jam kita ingat Allah. Cuma ingat kita marah. Dan cek masa siapa yang jaga mana. Mudah-mudahan kepada para penonton akan sentiasa mengingati kami, saksikan kami 24 di tabung haji pada pukul 7.30 di Australia. Okey? Memang. Yang antara tujuan saya buat video ni kan sebab pengalaman saya menghafal dulu kan memang dari kosong sebenarnya. Saya hanya pengalaman saya menghafal tu tidak dan mengaji saja. Dulu saya mengaji, pergi rumah orang, pergi rumah ustaz untuk mengaji. Ustaz sama ada ustaz tu pergi tempat kami untuk belajar kami mengaji. Itu saya lah pengalaman apa orang bilang saya dengan Quran. Alhamdulillah, terima kasih parents yang ajar saya bersusah payah untuk antar saya tempat mengaji. Bayangkan lah kalau pagi tu pergi sekolah, petang tu pergi sekolah agama, lepas tu malam tu mengaji. Memang memenatkan lah, tapi macam Alhamdulillah hasilnya memang sampai sekarang lah efek tu. First year di ITKOS tu kan macam memang first time masuk asrama. Lepas tu perlu berdikari. Tapi Alhamdulillah rumah dekat tu macam advantage lah untuk saya. Lepas tu saya dapat berjumpa dengan pelbagai kawan daripada jenis daerah. Dan first time saya nampak macam pelbagai daerah tu melambangkan orang punya dialek masing-masing. Seperti Keningau, Ranau, lepas tu Sanakan, Tawau, Sepudan dengan Kunak. So ramailah kawan-kawan saya daripada pelbagai daerah. So ni gambar dia. Kami antara batch paling ramai pada waktu tu. Sebab sekarang ni diorang memang akan limitkan orang. Saya pun tidak pasti kenapa. Tahun tu diorang akan ambil 20 orang saja kalau tidak silap, lelaki perempuan. Lepas tu 10 orang tu daripada sijil. So macam mungkin keterbatasan tempat ataupun guru. Itu saya tahu lah sekarang ni. First year saya di MTQNS tu macam Alhamdulillah saya dapat follow up. Time tu seolah-olah macam kau masih baru. Lepas tu semua everything baru. So kau kena berdikari lah. Barulah belajar untuk mengawal emosi, mematangkan diri, cara interaksi kita dengan orang lain. Lepas tu cara kita interaksi dengan Quran. Semua benda tu lah. Pengalaman di MTQNS tu macam mematangkan diri kita untuk lebih maju ke hadapan lah. Dia akan memberi kesan apa yang kita buat sekarang ni. Saya sempat belajar di UAE selama 2 tahun dan pengalaman tu memang orang bilang luar daripada culture kita sendiri. Di saat kita dibesar dengan vibe Quran, lepas tu kau pergi universiti, gini kan life university. Lepas tu, time belajar di Madinah tu kan, baru saya nampak macam kekurangan dan kelebihan belajar di MTQNS. So yang pertama adalah, saya dah tulis, biasa kalau orang sambung habis semangat, kau apply UPU lah untuk sambung belajar. Sama ada kau sambung di Syubra, itu memang semua orang akan sambung sana lah. Ataupun kau belajar di local university. So, kebanyakan ni akan belajar di Syubra dengan local university. So, saya time tu apply Madinah juga. Tapi Madinah ni apply, dia macam gamble. Kau kena tunggu 2 tahun sama ada dapat atau tidak dapat.
So kalau mau apply Madinah sekarang, dia macam apply UPU sudah. Kau kena apply melalui Saudi punya link. So time tu saya apply 2 kali. Time first apply tu nak dapat, baru second apply tu baru saya dapat sebab ada sijil Tafiz tu. So betapa pentingnya sijil Tafiz tu untuk membolehkan direzekikan saya untuk sambung di Universiti Islam Madinah. Time belajar di Madinah baru saya nampak kekurangan, saya emphasize kekurangan ni sebab macam banyak lagi boleh improve 3 tahun di ITKOS dulu. Sebab kenapa? Kita macam, saya ada personally belajar di ITKOS dulu kan macam seolah-olah hafal buta. Kau hanya tahu method menghafal saja. Macam, tapi aplikasi kau baca Quran tu kan, dia macam dari diri sendiri. Macam mana kau mau aplikasikan sirah-sirah ataupun tata bahasa, nahu sorof ataupun intipati Quran tu sendiri dalam kehidupan harian kau. So time belajar di Madinah kan baru kau nampak terbuka minda macam, oh bukan setakat hafal begitu, tapi dipraktikkan dalam kehidupan harian. Contoh, time belajar di Mahad dulu, baru saya belajar nahu sorof macam in basic needs, tapi macam komunikasi. So macam peluang belajar di kos tu kan 3 tahun kan, kau boleh belajar bahasa Arab, bukan setakat daripada segi pembacaan buku ataupun menulis, tapi daripada segi daripada segi komunikasi. So betapa pentingnya untuk komunikasi di ITKOS dulu. So itu antara kekurangan dia lah, penekanan bahasa Arab dalam kalangan MTQ KNS. So macam contoh, saya belajar di Madinah macam dalam keadaan kosong, macam ya Allah, hafal Quran 3 tahun tapi bahasa Arab tu kurang langsung. Saya nak tahu lah di Syurah macam mana. Kenapa saya nak sambung Syurah? Saya nak minat, saya fokus Quran untuk sebagai kunci miftahul ilm kepada mada-mada yang lain. Itulah kenapa saya sambung Madinah. So bila dia belajar di Madinah, kita akan belajar turut. Itu another video saya akan buat lah. Lepas tu yang kedua kan betapa Quran ni dia macam kunci untuk kau belajar mada-mada yang lain. Contoh kalau kau belajar tauhid kan, 12 tahun atau 11 tahun Nabi berdakwah di Mekah tu, semua ayat-ayat berkaitan dengan tauhid, lepas tu kesyirikan, lepas tu semua pasal ayat-ayat tentang mentauhidkan Allah, menifradkan Allah, gitu. Lepas tu Nabi berhijrah ke Madinah, dia akan ayat-ayat tentang pensyariatan bab muamalat nikah dengan jihad. So macam benda tu kan macam ya Allah, 3 tahun di ITKOS kan kau boleh belajar sudah benda-benda tu, macam kunci-kunci ayat-ayat Quran tu kan, begini kah untuk aplikasi apa yang kau baca dalam kehidupan harian. Sorry, bagi saya lah, kekurangan belajar di MTQKNS ni kan, dia kurang penekanan dalam orang bilang mada-mada yang lain seperti tauhid, lepas tu hadis dengan lugah tu sendirilah. Sebab bila kita belajar belajar di Madinah kan macam banyak kekurangan yang saya boleh isi waktu di ITKOS macam tu. Sebab dulu di ITKOS saya khatam SEM 4, lepas tu saya ada macam 5 dengan 6 tu kan saya macam sendiri. Time tu setakmal memang sampai SEM 1 sampai SEM 4 saya. So alhamdulillah saya sempat khatam sama dia. Lepas tu saya diganti. So banyak masa tolong saya macam mana saya mau aplikasikan apa yang saya belajar tu time tu. So macam saya mula menghafal sendiri dengan kaedah saya sendiri. Cara saya hafal dulu, sekarang dan dulu memang macam saya cubalah aplikasi benda tu. Baca dulu 3 kali, at least lah 3 kali. Kalau lancar, okay, baru hafal. So daripada ayat pertama tu kalau sudah hafal, ayat kedua. So daripada ayat kedua tu kan kau baca balik dari atas tu, kau bawa dia ayat kedua dan seterusnya. So kita bawa. Dan metode tu saya macam alhamdulillah macam melekat dalam kepala time saya mau kasih habis awal tu. Metode tu saya buat time semester 4, dan satu hari tu saya boleh hafal 4 muka surat. So 2 helai lah. So pagi tu hafal 1 muka, petang tu hafal 1 muka, malam tu rehat. Macam tu. Saya macam istiqomah lah untuk buat benda tu. Saya tidur awal, bangun awal. Memang orang bilang hafal kejap je lah, lepas tu ingat pun sekejap. Gitu je lah. Tapi semester 5 tu saya cuba. Dan macam mana saya hafal? SEM tu juzuk 23 sampai 27. So saya hafal first 2 lembar tu 23. Lepas tu hari kedua tu, hari esoknya saya hafal awal muka surat 24. Seterusnya 25, 26, 27. So begitulah. Dan benda tu jadi bagi saya. Itulah pengalaman menghafal saya di ITKOS dulu. Dan di ITKOS dulu kami macam banyak aktiviti kami buat, especially sukan. Lepas tu kami ada camp di Kundasang, kini gambar dia, it's very nice lah. Lepas tu kami pergi lawat rumah orang tua-tua. Lepas tu it's very nostalgic bila tengok gambar-gambar yang lama kan, dia macam ya Allah, 7 tahun yang lalu bayangkan Lepas tu saya masih simpan video tu, saya masih simpan gambar yang lama-lama dulu saya masih ingat lagi saya macam rambut saya bukan gini. So saya masih kurus time tu. Pengalaman yang kau nak dapat lupakan lah. Okay, berbalik kepada implikasi menghafal Quran, especially time saya belajar di Madinah kan, dia macam kita kurang fokus benda-benda lain, mada-mada lain seperti manhaj tu, penekanan manhaj,
benda tu tak clear. Lepas tu orang expect, masyarakat expect bila kita habis belajar di Shubro kah ataupun local university kah ataupun di Madinah sendiri kan, kita balikkan apa kita mau ajar sebenarnya. Bukan setakat bacaan qiraat, biarpun qiraat itu sangat penting. Benda tu ganjil bagi orang awam, tapi penting untuk jadi imam. Kena baca tartil, tajwid, dan benda tu memang orang awam perlu. Tapi kita melambangkan, membawa nama ustaz tu kan. Tapi bila orang tanya hukum-hukum lain kan, dia seolah-olah macam kosong. Kita nafal matan, kita nafal hadis, kita nafal benda-benda lain. So macam benda tu kurang. So betapa Quran tu penting, bukan setakat untuk dihafal, diingat, tapi diaplikasikan di mana-mana lain. Contoh, tauhid lah, sebab saya belajar di kuliah akidah wa dakwah kan. So benda tu penting, especially hafal mutun kan, itu adalah kunci-kunci untuk kita menerokai ilmu-ilmu yang kita belajar di Quran tu sendiri. Ini teguran untuk diri saya sendiri lah, macam ya Allah, aku banyak masa luang di MTQNS tu kan, benda tu aku boleh belajar pas sekarang, tapi kesedaran tu sampai, alhamdulillah, daripada dah sampai ketika saya belajar di ITKOS tu sendiri. So buku-buku saya yang belajar tu kan, bukan turut, dia macam contemporary buku. So bila saya datang sini, dia macam kau kenal ulama, kau kenal kitab-kitab yang kau kena baca, macam di pengkhususan tauhid, lepas tu manhaj dia, lepas tu mana buku yang sesuai, mana buku yang tak sesuai. Dia macam kau kena, apa orang bilang, fokus pada induk buku tu sendiri. Dia macam pendalilan Quran dan Sunnah tu sendiri. Ala kulli hal, saya bersyukur sangat saya belajar di MTQNS. Saya masih ingat lagi pensyarah-pensyarah di sana, Ustaz Aisyah, Ustaz Suaidi, Ustaz Azlan, Ustaz Akmal dengan Mudira. Memang orang bilang it's very nostalgic. Dan kalau kita ingat balikkan, lang tarji'u ayyamul madi fala ta'ish fihi, tidak akan kembali hari-hari yang terlalu, dan janganlah hidup di masa lalu. Kehidupan ni perlu diteruskan dan kita ambil ikhtibar ataupun hikmah daripada benda-benda yang lalu. So benda tu memang pada masa lalu, kita tidak hidup pada masa lalu sudah. So this is my personal video. Saya terima sebarang kritikan ke, komen ke, ataupun ada suggestions yang video apa saya patut buat after this. Saya amat dahulukan. So video next saya mau buat pasal Madinah. Itu tunggu saya habis belajar lah. Itu je kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.